warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang kita maklum, pada semester awal yang lalu, kumpulan kita telah mendapat satu tugasan di mana setiap kumpulan perlu mencari data di sekolah menengah untuk mendapatkan data subjek pendidikan agama Islam. Pada video kali ini, kumpulan kami akan membentangkan hasil dapatan kajian yang kami dapat berdasarkan data markah pelajar yang telah kami analisis. Oleh itu, tanpa kita buang masa lagi, saya akan pas kepada kawan saya, Sakinah. Sakinah, awak ada tu? Ada saya ada kat sini, Mardati. Baiklah, terima kasih Mardati. Jadi saya teruskan dengan pembentangan bagi projek kami. Ujian bagi subjek pendidikan Islam telah dijalankan ke atas 51 orang pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Rendah Agama Repah Tampil Negeri Sembilan. Soalan ujian tersebut mengandungi 10 item soalan yang berbentuk objektif, iaitu soalan yang mempunyai aneka pilihan jawapan. Analisis ke atas markah pelajar telah dijalankan bagi mendapatkan nilai mean, median, mode, sisian piawai, indeks kesukaran, indeks diskriminasi dan analisis distractor yang mana bertujuan yang pertamanya untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar ke atas sesuatu topik tersebut, serta yang kedua meningkatkan mutu soalan yang digubal. Mari kita lihat jadual 1.1 di kiri skrin kita. Okey, berikut ialah jadual yang menunjukkan skor terkumpul pelajar bagi ujian pendidikan Islam. Okey, kalau kita tengok berdasarkan jadual tersebut, 2 orang pelajar daripada 51 orang yang mendapat 20% dalam ujian pendidikan Islam, 3 orang daripada 51 orang juga yang mendapat 30%, 7 orang mendapat 40%, 8 orang mendapat 50%, 12 orang mendapat 60%, 4 orang mendapat 70%, 10 orang mendapat 80%, 3 orang mendapat 90% dan 2 orang yang mendapat markah 100% dalam ujian pendidikan Islam tersebut. Jadi berdasarkan jadual 1.1 ni, kita akan dapat mencari nilai bagi mode, mean, median dan sisian piawai. Yang pertama sekali, untuk mencari nilai mode, kita akan tahu mode merujuk kepada skor yang paling kerap diperoleh daripada satu set skor. Jadi berdasarkan set skor di dalam jadual 1.1, skor yang paling kerap diperoleh ialah 60%, iaitu mempunyai kekerapan seramai 12 orang. Yang kedua, untuk mencari nilai mean, formula yang digunakan ialah jumlah skor individu bahagi dengan bilangan skor. Oleh itu, nilai mean berdasarkan jadual 1.1 ialah 60.39. Yang seterusnya ialah median. Median adalah skor yang berada di tengah-tengah. Jadi untuk kita mendapatkan nilai median bagi sesuatu skor, kita perlu membahagikan bilangan skor dengan 2. Berdasarkan jadual 1.1, bilangan skor ialah 51 dan kita bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapan 25.5. 25.5 ni bila dibundarkan kita akan dapat 26. Ini bermaksud skor bagi pelajar yang ke-26 merupakan median bagi skor terkumpul pelajar tingkatan 2 SMRA Repah bagi ujian pendidikan Islam. Seterusnya ialah sisian piawai. Nilai sisian piawai menunjukkan cara skor ditaburkan, iaitu berapa besarnya perbezaan skor antara pelajar. Nilai sisian piawai yang besar menunjukkan bahawa pencapaian pelajar sangat berbeza. Sebaliknya, jika nilai sisian piawai yang kecil menunjukkan bahawa pencapaian pelajar hampir seragam. Jadi, berdasarkan jadual 1.1, formula yang digunakan bagi mendapatkan nilai sisian piawai ialah seperti berikut. Berdasarkan set skor di jadual 1.1, nilai sisian piawai yang diperoleh ialah 19.70. Nilai ini menunjukkan bahawa pencapaian pelajar antara pelajar jauh berbeza antara satu sama lain. Jadi setelah kita mendapatkan nilai mean, mode, median dan sisian piawai, graf normal berbentuk loceng telah dihasilkan. Rajah 1.4 menunjukkan bahawa pencapaian pelajar adalah bertaburan normal kerana nilai mean, median dan mode adalah sama.
Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada bahagian analisis item. Terdapat 3 tahap analisis bagi item objektif yang berbentuk aneka pilihan jawapan, iaitu yang pertama ialah kesukaran item, yang kedua ialah diskriminasi item dan yang ketiga ialah analisis distractor. Jadual 1.2 menunjukkan respon 51 orang pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Rendah Agama Repah dalam ujian pendidikan Islam serta indeks kesukaran bagi setiap item. Sebagai rujukan, jawapan yang bertanda bintang merupakan pilihan jawapan yang betul. Jadi, untuk mendapatkan nilai indeks kesukaran bagi sesuatu item, formula yang digunakan ialah bilangan murid yang menjawab betul bahagi dengan jumlah murid keseluruhan. Sebagai contoh, bagi item yang pertama, seramai 40 orang pelajar yang menjawab item pertama dengan betul. Jadi, untuk mendapatkan nilai indeks kesukaran bagi item yang pertama, bilangan murid yang menjawab betul iaitu 40 orang bahagi dengan jumlah murid iaitu 51 orang. Oleh itu, nilai indeks kesukaran bagi item 1 ialah 0.78. Berdasarkan jadual 1.2, kita dapat lihat item 3, 7 dan 10 menunjukkan indeks kesukaran 0.80 dan ke atas. Yang mana bagi item yang ketiga, indeks kesukaran ialah 0.80 dan bagi item ke-7 dan ke-10, indeks kesukaran kedua-dua item tersebut ialah 0.88. Ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga item itu terlalu mudah kerana majoriti pelajar dapat menjawab item-item tersebut dengan betul. Oleh itu, item 3, 7 dan 10 ini perlu diubah suai atau digugurkan terus daripada bank item. Item-item yang lain boleh diterima kerana nilai indeks kesukaran adalah di antara julat 0.20 hingga 0.80. Seterusnya ialah indeks diskriminasi item. Indeks diskriminasi item didefinisikan sebagai keupayaan item itu untuk membezakan antara pelajar yang berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian rendah. Jadual 1.3 menunjukkan skor mengikut kumpulan pencapaian pelajar dan indeks diskriminasi bagi setiap item. Jadi, macam mana kita nak mendapatkan nilai bagi indeks diskriminasi untuk setiap item? Formula yang digunakan ialah pelajar yang menjawab betul dalam kumpulan berpencapaian tinggi tolak dengan pelajar yang menjawab betul dalam kumpulan pelajar berpencapaian rendah bahagi dengan 1/2 kali dengan jumlah murid dalam kedua-dua kumpulan. Macam pening kan? Tak apa, jangan risau. Saya akan tunjuk macam mana jalan kira dia. Tapi sebelum tu, kita kena tahu dulu berapakah jumlah pelajar yang berpencapaian tinggi dan yang berpencapaian rendah. Cara untuk kira dia ialah 27/100 kali dengan jumlah pelajar. Iaitu bagi jadual 1.3, jumlah pelajar dalam kedua-dua kumpulan tinggi dan rendah ialah seramai 14 orang. Untuk mendapatkan indeks diskriminasi bagi item yang pertama, pelajar yang berpencapaian tinggi yang menjawab betul iaitu seramai 14 orang tolak dengan pelajar yang berpencapaian rendah yang menjawab betul iaitu seramai 7 orang. Kemudian dibahagikan dengan 1/2 kali jumlah pelajar di dalam kedua-dua kumpulan iaitu 28 orang. Jadi, nilai indeks diskriminasi bagi item yang pertama ialah 0.50. Formula yang sama telah digunakan bagi mendapatkan nilai indeks diskriminasi bagi setiap item. Jadi berdasarkan jadual 1.3, kita dapat lihat bahawa kesemua item mempunyai nilai indeks diskriminasi 0.20 dan ke atas, yang mana ini menunjukkan bahawa item-item tersebut adalah item yang baik kerana dapat membezakan antara murid yang berpencapaian tinggi dengan murid yang berpencapaian rendah. Sampailah kita ke topik yang terakhir sekali iaitu analisis distractor. Distractor merujuk kepada pilihan respon yang tidak betul di dalam soalan yang berbentuk aneka pilihan.
Sebagai contoh, berdasarkan jadual 1.4, bagi item 1, A merupakan jawapan yang betul manakala B, C dan D adalah merupakan distraktor bagi item yang pertama. Analisis distraktor ini bertujuan untuk mengenal pasti distraktor yang bermasalah. Terdapat 3 jenis distraktor yang bermasalah. Yang pertama, distraktor yang tidak berfungsi, yang mana tak ada pelajar pun yang memilih distraktor tersebut. Yang kedua ialah distraktor tak dapat membezakan pelajar yang berpencapaian tinggi dan pelajar yang berpencapaian rendah. Distraktor bermasalah yang ketiga ialah distraktor yang lebih ramai pelajar berpencapaian tinggi memilih berbanding pelajar yang berpencapaian rendah. Oleh itu, distraktor yang bermasalah perlulah diubah suai ataupun ditukar dengan distraktor yang lain. Seterusnya, jadual 1.4 menunjukkan pilihan jawapan bagi 28 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi dan kumpulan berpencapaian rendah. Jadi apa yang dapat kita lihat berdasarkan jadual 1.4, banyak distraktor yang tidak berfungsi kerana tiada pelajar yang memilih distraktor tersebut. Sebagai contoh, di item 1, distraktor D tidak berfungsi kerana tiada mana-mana pelajar dari kumpulan pelajar berpencapaian tinggi maupun kumpulan pelajar berpencapaian rendah yang memilih distraktor tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat juga distraktor yang berfungsi dengan baik apabila lebih ramai pelajar yang berpencapaian rendah memilih distraktor tersebut berbanding pelajar yang berpencapaian tinggi. Sebagai contoh, kita boleh tengok di item 9, distraktor C berfungsi dengan baik apabila seramai 6 orang pelajar dari kumpulan berpencapaian rendah memilih distraktor C berbanding 2 orang pelajar dari kumpulan pelajar berpencapaian tinggi yang memilih distraktor C. Jadi itu sahaja pembentangan bagi dapatan hasil kajian kumpulan kami. Jadi saya serahkan kembali kepada sahabat saya yang berada di Seri Pentas. Silakan Mardati. Terima kasih Sakina atas pembentangan tadi. Jadi itulah hasil dapatan kajian daripada kumpulan kami. Oleh itu sebenarnya kemahiran statistik ni adalah penting untuk setiap guru untuk menganalisis sejauh mana kefahaman murid-murid dalam pembelajaran yang dijalankan serta membantu guru itu sendiri dalam memilih soalan ujian yang bermutu tinggi. Okey, itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.